Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasad fi barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud telah tampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, benar. Sememang perubahan corak cuaca yang tidak menentu akibat krisis dan perubahan iklim atau climate change ini luar biasa dan di luar dugaan. Taburan hujan yang 2 kali ganda paras normal, bahkan dikesani jumlah hujan yang turun dalam sehari biasanya turun dalam sebulan, bersekali dengan air pasang yang mencecah setinggi 4.5 meter, mencetuskan kenaikan air yang mendadak, menenggelamkan beberapa kawasan yang hanya tinggal bumbung rumah dan masjid, sekalipun mengorbankan 45 rakyat, sekaligus mengorbankan 45 rakyat di negara ini dengan 2 yang masih hilang. Lebih mendukacitakan apabila kita seperti tidak mempunyai kerajaan, apabila agensi pengurusan bencana negara NADMA yang sepatutnya mengkoordinasikan bantuan kecemasan tidak tahu fungsi mereka dan saling salah menyalah di antara satu sama lain sehingga menyebabkan bantuan lambat diturunkan. Kehilangan harta benda rakyat serta aset-aset perniagaan pihak swasta serta kemusnahan infrastruktur awam pastinya mencecah berbilion ringgit. Tambahan pula banjir besar itu berlaku di kawasan nadi ekonomi negara, iaitu di Klang Valley, yang terdapat di sini berbagai industri, pusat-pusat hotel-hotel, termasuklah institut pengajian tinggi yang begitu banyak. Maka di sinilah kita lihat pusat ekonomi ini dilanda dengan malapetaka, maka berbilion ringgit rakyat dan negara rugi. Kesemua menuntut dibaik pulih segera, diberi bantuan secara adil dan impak serta trauma kepada jiwa serta kesihatan mental rakyat yang belum keluar daripada pandemik COVID-19 dan dampak buruk PKP terhadap nyawa dan kehidupan adalah amat parah dan di luar paras kemampuan untuk ditanggung sebagian rakyat marhain dan golongan berpendapatan rendah, bahkan juga golongan yang lain. Kita telah pun memasuki tahun 2022. Kalaulah tahun 2021, bahkan tahun 2020 lagi bermula dengan langkah syaitan yang menyaksikan Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan tumbang. Kita telah juga menyaksikan keberantakan politik tanah air bergolak tanpa rehat dan redanya. Maka bersedialah untuk berdepan cubaan yang lebih kritikal dan getir lagi dalam tahun 2022 ini. Para perwakilan dan pemerhati yang dimuliakan, cabaran besar ini bukan hanya kerana kemelut pandemik COVID-19 yang hadir bersama varian Delta dan Omicron yang telah berjaya menembusi daya tahan imuniti rakyat yang walaupun lengkap divaksinasi. Juga bukan kerana kelembapan ekonomi yang gagal dirancang untuk dipulihkan segera, ditambah dengan kerana ketidakkompetensi kepimpinan Perdana Menteri ke-19 bersama gerombolan Kabinet XXL. Perdana Menteri ke-9 bersama gerombolan Kabinet XXL-nya atau ketidakketentuan perubahan cuaca yang akan terus menghantui kita seperti malapetaka kemarau selepas episod banjir. Tidak kurang menggemparkan adalah cabaran menanggani dakwaan kerapuhan institusi kritikal negara, seumpamanya isu membabitkan dakwaan salah kuasa Ketua Pengarah SPRM dan tanggapan negatif mungkin juga terhadap Suruhanjaya Security Malaysia.
Namun, lebih besar cabaran bagi tahun 2022 akan datang bukan cabaran-cabaran berat seperti yang saya sebutkan tadi, akan tetapi yang paling besar ialah penentuan kepimpinan yang akan menerajui negara selepas pilihan raya umum ke-15. Kerana atas pundak kepimpinan ini jugalah yang akan diletakkan harapan rakyat, bukan sahaja untuk mampu mengurus cabaran-cabaran pasca pandemik dan endemik, bahkan lebih kritikal dan penting lagi, memulihkan ekonomi negara serta mengatasi kebejatan dan keberontakan politik yang kerap menggugat kestabilan negara serta mendobrak keharmonian antara kaum dan agama. Daripada pukul 12 sampai petang. Negara tidak boleh lagi terdedah kepada perebutan kuasa yang sanggup melakukan pengkhianatan kepada kawan dan berkongkol dengan lawan demi untuk berkuasa. Ancaman yang merosakkan mandat dan pilihan keputusan rakyat melalui proses pilihan raya ini menjadi satu serangan terhadap amalan demokrasi yang paling dahsyat dan durjana dalam sejarah politik negara ini. Demokrasi dibina sejak tahun 55, dihancurkan tahun 2020. Dan kehancuran ini entah akan berterusan atau tidak, atau dibaik pulih, terserah kepada kita dan kepada rakyat. Ancaman yang merosakkan sekaligus ia menggugat seluruh kestabilan negara dan kelangsungan pencapaian pembangunan negara dan sebuah kerajaan yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Ia mengkhianati mandat rakyat. Pengkhianatan ini telah merosakkan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi, kegiatan politik dan organisasi, serta terhadap orang-orang politik, baik kerajaan maupun pembangkang. Kesan ini amat parah dan mendalam kepada proses pembinaan semula negara. Akhirnya, kepada siapa pula yang boleh rakyat harapkan? Rakyat benci kepada orang politik, tetapi politik itu tetap ada, orang benci ataupun tidak. Mustahak untuk rakyat pahami UMNO, Barisan Nasional BN serta rakan kongsi dalam langkah Sheraton iaitu PBBM dan PAS yang tak tahu dasar apa dia pakai sekarang, yang membentuk Perikatan Nasional PN adalah sebenarnya sebahagian daripada masalah, bukan punca masalah negara. Mereka adalah masalah dan bukan penyelesaian yang boleh diharapkan rakyat dan negara. Mereka yang mencetuskan masalah, bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah. Umum sedar, UMNO yang kalah dalam PRU 14 telah hari ini kembali berkuasa di Putrajaya dan mentadbir negara. UMNO ditolak rakyat kerana kepimpinan UMNO yang syarat dengan rasuah kleptokrasi, antara lain terkait dengan skandal 1MDB. UMNO dalam dekad mutakhir ini amat sinonim dengan rasuah kleptokrasi. Amat membingungkan bagaimana UMNO masih menaruh harapan kepada pemimpin kleptokrasi ini. Lebih dahsyat, parti Islam pergi menyokong orang-orang kleptokrasi ini. Bagaimanakah orang melihat imej Islam itu sendiri? Terkini negara dimalukan sekali lagi seantara dunia kerana mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, yang mana Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan salah dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta, membabitkan penyelewengan dana 42 juta milik syarikat SRC International Sdn Bhd. Menjadi lebih malang dalam kalangan ahli dan pimpinan UMNO dan PAS serta segelintir rakyat yang terus mempercayai Najib adalah mangsa fitnah dan semua pertuduhan adalah rekaan DAP. Sampai ada ririk lah DAP.
Selain daripada itu, Mahkamah Tinggi pula bakal menetapkan tarikh perbicaraan Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbandaraan Tan Sri Muhammad Irwan Sarigar Abdullah yang berdepan 6 pertuduhan pecah amanah berjumlah 6.6 bilion dalam isu bayaran kepada International Petroleum Investment Company. Semua ini jelas bahawa kebangkitan rakyat dalam PRU 14 yang lalu adalah tepat dan bukan kerana fitnah atau adu domba. Tugasan kita sekarang, pastikan ombak kesedaran dan momentum kebangkitan rakyat ini kekal kuat sehingga PRU akan datang. Tahniah kepada pemuda dan rakan-rakan mereka telah memulakan kebangkitan ini sekarang. Hakikatnya, rasuah kleptokrasi sudah berakar umbi. Bahkan membarah dalam sebahagian besar pimpinan UMNO. Sukar mencari pemimpin yang bersih dan tidak terkena tempian rasuah kleptokrasi, termasuk pribadi seumpama Tan Sri Shahrial Samad akibat YMDB. Ringkas cerita, sila bariskan nama-nama pemimpin UMNO yang telah sabit, sedang atau bakal diheret ke mahkamah. Presiden UMNO sendiri sekarang sedang berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram, melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Bagi saya, bila wartawan interview saya cakap dengan mudah, bahasa yang mudah. Bila rasuah meningkat, menteri-menteri dan pegawai kerajaan, beberapa menteri dan pegawai kerajaan akan kaya. Negara dan rakyat makin miskin. Bila rasuah menurun, negara makin kaya, ekonomi makin kuat. Dan tanda itu kita boleh lihat apa yang sedang berlaku di Indonesia sekarang. Inilah citra dan wajah Parti Melayu terbesar. Tonggak BN yang kini syarat dengan amalan rasuah kleptokrasi. Tidak senang untuk UMNO dengan tiba-tiba bercakap tentang melawan rasuah dan salah guna kuasa. Pendeknya, merekalah antara puncak utama masalah negara, bukan penyelesai masalah negara. Sementara itu, PPBM yang membuat langkah pengkhianatan kawan dengan meninggalkan atau melompat daripada PH, segera membuat makar dengan rencana jahat mereka menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Umpama pucuk dicita ulam mendatang dan orang mengantuk di surung bantal, UMNO tidak lengah untuk bersekongkol bersama PBBM PAS buat menjayakan agenda pengkhianatan mereka dengan kononnya untuk membela orang Melayu dan Islam yang kononnya diinayai oleh PH. Seterusnya, dengan sangat licik, UMNO menjatuhkan kerajaan PN di bawah pimpinan PM8 Tan Sri Mahyudin Yassin melalui pengkhianatan beberapa ahli parlimen UMNO yang menarik sokongan daripada PM ke-8 itu. Jatuh-menjatuh bawa bahagia. Kesemua yang mereka lakukan demi bangsa dan agama kunonya terburai sekali lagi dalam pilihan negeri Melaka. PNBN saling kata mengata, caci mencaci, mendakwa-dakwi dengan Parti Islam PAS tercongak di tengah-tengah. Pertelingkahan seumpama peduli yang hilang pedoman dan arah. Dalam bahasa Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, PAS adalah pelacur politik yang bersedia dipergunakan asalkan bersama berkuasa. Geli dengar. Masya Allah. Kenapalah sampai jadi macam ni? Kalau tahu aku tak membesarkan kau dahulu. Adalah diakui
Dalam simpang siur dan keberantakan politik tanah air mutakhir ini, rakyat yang dalam keadaan derita dan terbeban dengan pandemik telah menjadi amat bosan serta kecewa dengan orang politik dan politikus. Jangan lupa orang juga kecewa kepada kita kalau tidak dapat kita perbaiki. Dalam suasana yang serba kursut serta dilingkungi ketidakketentuan, kestabilan kerajaan 9 yang baru di bawah ahli parlimen Bra Datuk Seri Ismail Sabri, maka PH terpaksa membuat tekad untuk menyambut seruan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk parti-parti segera meredakan suhu politik sekaligus mengurus pandemik COVID-19 serta memulihkan ekonomi. Ringkasnya, temeterailah akhirnya satu memorandum persepahaman reformasi dan kestabilan di antara PM19 dan PH dengan pelbagai agenda reformasi buat memperkukuhkan amalan demokrasi, terutama yang terkait dengan amalan lompat parti dengan mewujudkan satu reform undang-undang yang dipanggil recall election. Ianya adalah peruntukan kepada para pengundi yang wakil rakyatnya telah melompat untuk para pengundi menentukan nasib mereka. Kalau dia berasa dia kuat, dia letak jawatan, dia bertandinglah sendiri atau parti lain, maka bolehlah dia menang kononnya atas dirinya bukan parti. Pokoknya negara perlu distabilkan dengan komitmen kerajaan PM9 tidak akan cuba dijatuhkan oleh PH. Namun PM9 masih boleh diguling dan disabotaj oleh PN bahkan UMNO itu sendiri. Begitulah rapuhnya kerajaan hari ini apabila amalan demokrasi diancam oleh pengkhianatan. Negara akan terus diancam dengan ketidakstabilan dengan budaya dan berleluasanya amalan rasuah dan khianat. Ahli Parlimen Pasir Salak pernah meramalkan PM9 bila-bila masa akan tumbang. Sementara mantan PM8 lebih berkuasa lagi kerana punya Swiss untuk tekan saja dan dijatuhkan. Banyak orang pegang Swiss sekarang ni. Di samping itu, pelbagai reformasi dijadikan syarat untuk PH committed kepada persepahaman ini. Parlimen baru saja menyaksikan RUU Malaysia Agreement 63 atau MA 63 diluluskan secara bipartisan dengan majoriti 2/3. Terdahulu Belanjawan 2022 juga turut diluluskan tanpa belah bahagi setelah siri-siri libat urus dilakukan antara PH dengan Kementerian Keuangan. Pakatan Harapan menuntut supaya RUU anti lompat serta recall election dibentangkan kerajaan PM9 ini segera pada sesi Parlimen Februari-Mac. Kita tidak akan berkompromi tentang hal ini kerana inilah agenda reform yang menjadi antara sebab utama kita memeterai MOU. Tidak timbul sama sekali MOU adalah untuk menyokong PM9. Tidak timbul sama sekali MOU adalah untuk menyokong PM9. Kedudukan YB Bra sebagai PM9 ditetapkan oleh 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai PM, bukan MOU tersebut. Tanpa MOU tersebut, beliau tetap sebagai PM kecuali dikhianati beberapa ahli parlimen dari 115 orang itu.